Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari Kumpulan 2 akan memaparkan sebuah video berkenaan analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia terhadap pembangunan insan, masyarakat dan negara. Jika melihat kepada sejarah pendidikan di negara kita, pastinya kita sedar bahawa pendidikan di negara ini telah melalui pelbagai peringkat. Perkembangan pendidikan di Malaysia jelas menunjukkan perbandingan yang amat ketara dari segi hala tuju dan falsafah pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan di negara ini mengalami pelbagai anjakan dan perubahan dalam merealisasikan matlamat kerajaan untuk mewujudkan pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Kini pendidikan di Malaysia berada dalam keadaan yang lebih baik berbanding sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan di negara ini berkembang dari semasa ke semasa dengan memenuhi segala keperluan dan tantangan dalam bidang ini, atau dengan kata lain, pendidikan mengalami proses kristalisasi, iaitu ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Perkembangan sektor pendidikan amat penting kerana mampu memberi sumbangan kepada pembangunan insan dan negara. Oleh yang demikian, sektor pendidikan telah diberi keutamaan sama seperti sektor-sektor lain yang terdapat di Malaysia. Unit ini akan membahaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia dari era sebelum penjajahan Inggeris sehingga era milenial. Secara terperincinya, perbincangan ini adalah berkaitan dengan perkembangan hala tuju pendidikan di negara ini yang melibatkan pendidikan dalam era masyarakat tradisional, iaitu salah satu bentuk pembelajaran secara turun-temurun yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Kemudian pendidikan di negara ini terus berkembang semasa era penjajahan dengan wujudnya sebuah sistem pendidikan vernakular yang diasaskan oleh pihak British. Seterusnya, perkembangan pendidikan pada era pasca merdeka yang bermula pada tahun 1957. Akhir sekali, perkembangan hala tuju pendidikan di Malaysia pada era semasa dan masa depan yang mana ia lebih bersifat holistik. Berikut adalah hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia ketika era masyarakat Melayu tradisional dari aspek pembangunan insan dan masyarakat. Tujuan pendidikan pada masa kini ialah sebagai kelangsungan hidup dan penerus warisan. Pendidikan bertumpu kepada perbezaan jantina dan status sosial masyarakat. Sebagai contoh, anak lelaki dididik untuk menjadi ketua rumah tangga, manakala anak perempuan pula dididik menjadi suri rumah. Adat, adab dan warisan diterapkan dalam pembelajaran seperti sopan santun, budi bahasa, akhlak, warisan ilmu mempertahankan diri, perniagaan, pertanian, pelayaran, pemburuan, serta pertukangan dan ukiran. Pendidikan agama Islam memerlukan kurikulum sebagai pengisiannya. Sebagai contoh, kurikulum yang dipentingkan ialah dari aspek fardu ain dan fardu kifayah yang bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah serta kitab-kitab yang dibawa dari negara Arab dan Mesir. Selain itu, perkembangan pendidikan agama pada masa itu berlaku di istana, madrasah dan sekolah pondok. Akhir sekali, pengekalan status quo berdasarkan hierarki masyarakat seperti raja, pembesar dan rakyat kebanyakan diamalkan. Berikut adalah analisis hala tuju perkembangan pendidikan di Malaysia era penjajahan. Perkembangan pendidikan era penjajahan terbahagi kepada 3: era penjajahan Portugis dan Belanda, era penjajahan Inggeris dan era penjajahan Jepun. Kedatangan Portugis dan Belanda ke Tanah Melayu tidak banyak mengubah sistem pendidikan tradisional. Perubahan yang amat ketara berlaku apabila Inggeris mula menguasai negeri-negeri Melayu. Pada zaman penjajahan Inggeris, terdapat 5 jenis pendidikan yang berbeza dan masing-masing berorientasikan keperluan identiti kaum. Semasa era penjajahan Portugis dan Belanda, pendidikan semasa penjajahan Belanda sama seperti semasa penjajahan Portugis. Mereka mengamalkan pendidikan statik kerana dasar tidak ambil peduli.
Pendidikan Islam terpinggir dan beku. Hal ini kerana mereka lebih mementingkan perkembangan ekonomi dan agama Kristian. Kesannya, mereka membina gereja dan merobohkan masjid-masjid di Melaka. Terusnya, era penjajahan Inggeris. Mereka mengamalkan pendidikan formal iaitu vernacular. Sekolah diinstitusikan kepada sekolah mengikut kaum iaitu Mubaligh, Melayu, Cina, Tamil dan agama Islam. Pendidikan informal seperti agama Islam, adab dan adat, ekonomi dan sosial. Dualisme pendidikan mengikut etnik, gender, ekonomi, agama dan keturunan. Buku-buku teks diimport daripada negara asal pendidikan tersebut. Pada era penjajahan Jepun pula, pendidikan dipengaruhi dengan dasar indoktrinasi menerusi pendidikan ke arah keagungan kerajaan Jepun. Pembekuan pendidikan berlaku, pendidikan sebagai alat kawalan ideologi. Sekolah-sekolah diwajibkan menggunakan bahasa Jepun sebagai bahasa pengantar. Seterusnya, kita akan menganalisis hala 7 perkembangan pendidikan era pasca merdeka terhadap pembangunan insan dan negara. Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula pelaksanaan laporan razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Berikut merupakan laporan Rahman Talib yang diperkenalkan pada tahun 1960. Laporan ini bertujuan untuk menyemak semula perakuan yang terkandung dalam penyata razak dan memperkukuhkan saranan pada penyata tersebut. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu semakin diperluaskan di semua sekolah dan sekolah rendah Inggeris mula menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, kronologi hala 7 pendidikan era pasca merdeka terhadap pembangunan insan dan negara diteruskan lagi melalui penubuhan Akta Pelajaran yang diperkenalkan pada tahun 1961. Laporan Hussein On ditubuhkan pada tahun 1971 bagi memastikan perkembangan hala 7 pendidikan era pasca merdeka terhadap pembangunan insan dan negara. Hala 7 pendidikan era pasca merdeka diteruskan lagi dengan penubuhan laporan Jawatankuasa Kabinet oleh pemimpin-pemimpin berikut pada tahun 1979. Laporan ini menyediakan cadangan untuk memberi pendidikan percuma kepada kanak-kanak di Malaysia, mewajibkan persekolahan selama 11 tahun bagi kanak-kanak, pengukuhan terhadap bahasa Melayu, menggunakan kurikulum kebangsaan yang beridentiti Malaysia, pembangunan sekolah teknik dan vokasional serta penegasan kepada kualiti dan pengurusan pendidikan. Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 pula menekankan kepada 4 hala 7 pendidikan yang utama. Akta Pendidikan yang ditubuhkan pada tahun 1996 pula memberi fokus kepada perkara-perkara berikut. Seterusnya adalah berkaitan dengan hala 7 pendidikan masa kini dan masa hadapan di Malaysia. Pendidikan pada masa kini lebih berteraskan pendidikan secara holistik dan menyeluruh daripada pelbagai aspek kehidupan. Kerajaan juga berhasrat untuk membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf global dan juga mengasah bakat serta potensi pelajar bagi memenuhi aspirasi negara.
Kini, kerajaan telah pun berusaha untuk meluaskan akses pendidikan kepada semua golongan untuk mengurangkan kes keciciran pelajar, lebih-lebih lagi disebabkan oleh masalah kewangan. Dari segi ekuiti pendidikan pula, kerajaan amat prihatin untuk memberikan semua individu hak yang sama rata dalam pendidikan, tidak mengira jurang pendapatan, sosioekonomi dan isu gender. Begitu juga dalam aspek kecekapan sistem pendidikan negara bagi memastikan keberhasilan sesuatu pendidikan. Contohnya dengan penggunaan teknologi ICT dalam proses pembelajaran semestinya dapat mengembangkan bakat dan juga minda para pelajar. Pendidikan juga dapat dijadikan wadah untuk membentuk perpaduan dalam masyarakat yang penuh dengan kepelbagaian ini. Dengan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar yang dapat menyatukan masyarakat yang mempunyai latar belakang bahasa yang berbeza di bawah satu bahasa yang sama. Oleh itu, sebarang perselisihan dapat dielakkan dengan adanya komunikasi yang baik antara semua kaum. Demi menjamin kualiti pendidikan yang berkualiti tinggi, keterlibatan pelajar dalam ujian antarabangsa seperti PISA dan TIMS amat digalakkan. Tidak kurang juga dengan kualiti guru yang dilahirkan pada masa kini haruslah bertepatan dengan standard piawaian yang ditetapkan oleh kerajaan. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa pendidikan di negara kita telah lama berkembang sejak zaman dahulu lagi sehingga zaman milenial ini. Walau bagaimanapun, perkembangan hala tuju pendidikan di Malaysia adalah disebabkan adanya perubahan dari segi cabaran dan keperluan yang berbeza pada era tertentu. Pendidikan merupakan satu wadah dalam membangunkan model insan yang berkualiti. Oleh itu, pendidikan telah menjadi teras dalam pembangunan sesebuah negara kerana pembangunan insan perlu terlebih dahulu berlangsung sebelum pembangunan yang lain berlaku.